Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita saudara-saudara diam daripada berkata-kata apabila khatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya barang sesiapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam saja sekalipun, maka nescaya luputlah pahala solat fardu Jumatnya. Oleh itu, diamlah dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Alhamdulillah al-qail wa qadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yang orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah, ini Al-Quran dan Sunnah Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sedang dimana ada rahmat Allah sekalian, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang tajuk golongan yang tidak diterima amalannya. Tidak dimana dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dibentangkan semula di dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-hamba. Di akhirat nanti setiap amalan seseorang akan dihisab dan dihitung semula. Ada amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula amalan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul Furqan ayat 23 yang bermaksud, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa di akhirat telah terdapat golongan yang ketika hidupnya di dunia lalu membawa banyak amalan yang mereka pandang sebagai amalan yang baik. Namun setelah dihisabkan semula amalan tersebut,
Nantilah semua amalan itu menjadi hancur lebur bagaikan debu yang berterbangan setelah ditiup angin yang kencang. Kerana tiada sedikit pun amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan seseorang itu tertolak bukanlah sebab kerana mereka tidak beramal. Akan tetapi amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia dahulu telah dicemari oleh sifat-sifat mazmumah seperti takabur, riya, ujub dan sebagainya. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan amalan seseorang itu tertolak dan tidak diterima. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada hari akhirat nanti akan ada orang pertama yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan, iaitu seseorang yang mati syahid. Lalu dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia mengingat dan dia mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku telah berperang kerana hendak menegakkan agamamu sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sebenarnya kamu berperang supaya orang lain memuji kamu seorang yang berani. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya ditampakkan dan dilemparkannya ke dalam neraka. Seterusnya dibawa pula seseorang yang mempelajari ilmu, mengajar dan pandai membaca Al-Quran. Dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan akan nikmat yang diberikan kepadanya, dan sememangnya dia mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku mempelajari ilmu dan aku mengajar dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sebenarnya kamu belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya orang lain mengatakan kamu seorang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampak dan dilemparkannya ke dalam neraka. Seterusnya dibawa seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam keadaan senang senang dan diberikan kepadanya berbagai jenis harta benda. Maka dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan kepadanya segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Maka dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah engkau lakukan dengan harta itu? Dia menjawab, aku sahaja jalan yang engkau kasihi. Aku belanjakan harta itu untuknya kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sebenarnya kamu lakukan itu supaya orang lain memuji kamu seorang yang pemurah. Dan sememangnya dikatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampak dan dilemparkannya ke dalam neraka. Sidang di mana dirahmati Allah sekalian? Hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa amal ibadah yang kita lakukan hendaklah didasari dengan keikhlasan hati, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana meraih pandangan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang melakukan amal soleh namun dicemarkan dengan perbuatan yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penyebab amalannya tidak diterima, bahkan akan menyebabkan seseorang itu ditampakkan ke dalam neraka.
Oleh itu marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Adakah amalan pada hari-hari yang kita lakukan dalam hidup ini diniatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala? Atau sebenarnya kita melakukan amal saleh hanya untuk menunjuk-nunjuk atau untuk dipandang mulia oleh orang sekeliling? Tepuklah dada, tanyalah iman kita. Sejauh mana dirahmati Allah sekalian? Justru bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin meniru kepada para jemaah dan diri saya sendiri agar sentiasa memastikan setiap amalan yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala mengikut kehendak syarak. Selain daripada itu, setiap amal ibadah yang hendak dilakukan perlulah didasari dengan ilmu. Kerana dengan ilmu seseorang akan melakukan amal ibadah dengan cara yang betul mengikut ajaran Islam yang benar. Manakala amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu pasti akan mendorong seseorang melakukan sesuatu perkara mengikut hawa nafsu, yang akhirnya akan merosakkan dan merugikan amal ibadah itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupannya di dunia ini, yang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موقف الدائم وقنا لقائك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب ما يقول واستغفر الله العظيم استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وعينه بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara sahaja. Akhirat dualah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat dan berismillah penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawat kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا ومولانا Muhammad. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Ibn Hamzah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucunya baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Farah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka itu dari semasa hingga hari kiamat nanti. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, nyatakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, tiada lindungi kaum ini dan selamatkan apa keinginan diri kami, kemudian keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa juga balak dan bencana, wabak dan penyakit segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan bagi mereka yang berjihad menafkahkan hati ini ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf yang sumbangan. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-raja, asli kepada Ahmad Al-Harith dan Syariah Tiga, Sultan Ibrahim, Amr Sultan Iskandar, Sultan yang berketuan bagi negeri dan jajahan tanggung dan ta'lim, bagi Raja dari Sufyan Amr Sultan Idris yang pemain video, sebagai Ismail Sultan Ibrahim di rumah kota Johor, dan di Puan Putra Khalidah bin Mustaman, putra-putra dan putrinya, sahabat-sahabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'inzal Islam wal muslimin واغفر الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عن الدين. اللهم بارك هموم المسلمين واقض عن المدين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ورسولنا وقم على الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.